Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Salam sejahtera. Jadi kita akan teruskan hari ini. Jadi cikgu akan habiskan 3.25 Cikgu akan habiskan standard kandungan 3.2 dan kita akan masuk pada 3.3 3.3. Okey, tak apa. Sekejap. Cikgu share screen dulu. Boleh nampak tak slide? Boleh. Okey. So tak apa, kita teruskan saja sebab cikgu nak kejar masa Okey. Jadi ini yang untuk kalau kamu tengok buku teks sebelum kita habiskan yang tu sebab yang ni cikgu tak ada bagi kamu video lagi, tapi kalau buka buku teks boleh buka muka surat apa ni? 153 Okey, jadi cikgu nak terangkan sikit saja. Yang ini simple saja. Okey, kaitan antara pelbagai kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi Jadi yang ini sebenarnya kita nak belajar menganalisis kaitan antara pelbagai kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi Sebab cikgu percaya setiap orang ada dia punya cita-cita sendiri. Mungkin ada yang nak jadi accountant, nak jadi businessman Okey. Jadi nanti bila ada masa kamu cuba buat, ini untuk kamu sendirilah. Kalau kata kamu ada satu cita-cita, your ambition nak jadi apa? Kamu cuba kenal pasti. Kamu nak kerja apa, kemudian macam mana cara kamu untuk meningkatkan kamu punya kerjaya. Dan yang penting satu lagi ialah matlamat kerjaya ni, maknanya kamu nak pergi sampai mana. Kalau kamu jadi accountant, kamu nak pergi setinggi mana dalam kerjaya kamu. Kemudian dari segi maknanya termasuklah kalau kita nak meningkatkan kerjaya, kita kena ada latihan untuk meningkatkan kita punya kemahiran. Dan kemudian kos ni maknanya kalau kita nak belajar tinggi, kita kena sediakan satu kos kan. Maknanya kena sediakan duit untuk kita, biaya kita punya pembelajaran. Dan kalau kita tak mampu dengan pembelajaran tersebut, mungkin kita terpaksa berhutang. Okey? Jadi itu lebih kurang lah. Jadi ini dalam yang 3.25 ni, inilah dia. Kita nak beri pendedahan kepada kamu untuk kamu membuat pilihan kerjaya. Okey, jadi sepatutnya sekarang semua orang dah ada dah nak jadi apa. Bila you ambil aliran ni sekarang, kelas 4 EA kamu buat ada belajar admaths, ada belajar account, ada belajar ekonomi kan. Jadi kamu boleh cari kerjaya yang bila kamu nak masuk universiti nanti, nak sambung, kursus-kursus apa yang bersesuaian dengan kamu punya bidang ataupun aliran yang kamu ambil Jadi pilihan kerjaya, sebab itulah cikgu sebut tadi, maknanya pilihan pendidikan ni mesti sesuai. Setelah kita dapat ataupun dapat idea, okey saya nak jadi seorang accountant misalnya. Ataupun saya nak jadi seorang pegawai bank. Okey, pegawai bank. Okey, jadi maknanya kita kena tahulah, kita nak jadi pegawai bank, kita kena belajar dalam bidang perbankan ataupun kita ambil khusus bahagian perniagaan, bisnes kemudian perlu ada kemahiran. Bila nanti dah habis belajar mesti ada kemahiran. Okey? Dan kemahiran itu juga mungkin kamu berminat untuk jadi seorang usahawan. Okey? Bermakna sebab kebanyakan orang sekarang dia buat kerja apa pun ramai yang dah jadi usahawan walaupun dia bukan daripada bidang bisnes. Okey? Dan keadaan ekonomi semua ni akan mempengaruhi kerjaya yang kamu pilih ataupun yang impian kamu. Kamu nak jadi apa? Jadi inilah faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Okey? Jadi kita tengok dulu dari segi pilihan kerjaya, semakin tinggi risiko sesuatu kerjaya,
semakin tinggi gaji yang ditawarkan. Ya, sebagai contoh kat sini, apa ni? Ya, pekerja industri minyak dan gas, ya. Lebih tinggilah gaji yang ditawarkan kerana tengok risiko ni. Kalau laut tengah okey tak apa, tengok. Bila laut ribut dan sebagainya, inilah yang berlaku. Okey? Kemudian maknanya pekerja ni tadi dia akan gaji lebih. Sebab biasanya macam yang kita dah belajar sebelum ni, faktor pemilihan pekerjaan, majoriti orang kerja dia akan tanya gaji dulu kan. Jadi kalau kamu nak gaji yang tinggi, carilah kerjaya yang risikonya tinggi. Ya? Okey. Kemudian yang kedua dari segi pendidikan. Okey, kelayakan akademik akan mempengaruhi gaji yang akan kamu terima. Okey? Jadi, kalau kelayakan akademiknya lebih tinggi, misalnya dia belajar sampai PhD, sampai master, ada degree, dia boleh dapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan yang mungkin lulus SPM saja. Ataupun hanya lulus PT3, tingkatan 3, ya. Ini boleh faham kan? Maknanya individu berkelulusan diploma lebih tinggi gaji berbanding kelulusan SPM. Begitulah seterusnya. Kalau dia ada degree, kamu tahu kan? Kalau yang tu dia start daripada sijil, lepas tu diploma, lepas diploma adalah ijazah sarjana muda, kemudian ijazah sarjana master, yang ijazah sarjana muda tu degree, and then atas dia lagi master, ijazah sarjana, kemudian PhD, doktor falsafah. Apa bidang pun kamu ambil, kalau PhD kamu akan ada doktor di depan. Ya. Okey, walaupun bukan doktor perubatan. Kalau doktor perubatan dia ada degree, dia dah doktor. Tapi kalau bidang lain kena ambil doktor falsafah. Okey, PhD Okey, dari segi kemahiran pun akan menentukan juga gaji kamu akan dibayar tinggi atau tidak. Bermakna kalau kemahiran kamu tinggi, gaji yang ditawarkan akan lebih tinggi. Ya. Dan sebaliknya lah, kalau tidak ada kemahiran, gajinya lebih rendah. Okey. Kemudian keusahawanan, sifat keusahawanan tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Contohnya kalau usahawan rajin cari peluang, kena tak boleh malas, barulah boleh berjaya menjadi seorang usahawan. Maknanya ada peluang, dia grab semua chances. Okay? Okay, and then keadaan ekonomi, ini standard lah, semua tahu apabila keadaan ekonomi dalam keadaan yang baik, firma-firma akan sanggup bayar upah yang tinggi. Jadi kalau ekonomi meleset, kadar upah juga akan rendah. In fact, setengah-setengah firma akan memberhentikan pekerja. Contoh apa yang berlaku pada kita punya sekarang ni kan, ramai orang hilang kerja bila syarikat mereka bekerja tu tidak dapat membuat production, tidak dapat menjual jualan dengan baik. Jadi terpaksa kurangkan pekerja. Ini keadaan ekonomi semasa lah. Okay, kemudian maknanya kita boleh simpulkan bahawa kerjaya yang dipilih boleh mempengaruhi tingkat pendapatan, dan sepatutnya sekarang ni kamu dah ada satu pilihan kerjaya yang kamu nak capai dan apa target kamu. Mungkin sekarang kamu umur 16. Dalam masa 10 tahun lagi, bila umur 26, kamu boleh target, saya punya pendapatan, saya kena dapat 1 juta satu tahun misalnya. Jadi bila seseorang itu ada matlamat pendapatan dia nak dapat, dia kena ada cara lah untuk capai. Tapi jangan pula buat benda-benda yang tak elok. Nak cepat kaya, tak boleh. Okay? Jadi itu yang mula-mula cikgu tunjuk tadi, kamu buat satu kamu punya flow chart. Saya umur sekian, saya nak buat macam ni. Saya habis belajar, degree saya habis umur 23. 23 saya kerja, umur 25. 25 saya nak kahwin. Umur 35, umur 30 saya dah ada rumah, saya dah ada kereta. Itu matlamat lah. Banyak apa yang kita nak capai. So, maknanya untuk kita punya subtopik yang ni, untuk kamu punya penguasaan tu tadi,
maknanya kamu boleh mewujudkan pelan dan jadual waktu untuk mencapai. Macam cikgu sebut tadilah, bila umur macam ni, kamu akan sampai sini. Sampailah kamu jadi seorang yang berjaya. Okey? Kita habis dengan yang tu. Ada soalan tak untuk yang ni? Ada tak soalan? Cikgu stop sharing dulu. Ada soalan tak? Sekejap ya. Sambung dengan pendapatan boleh guna. Ya. Boleh nampak Boleh. Okey. So sekarang kita tengok dulu masuk kepada pendapatan penggunaan pendapatan boleh guna. Sekejap. Okey. Jadi kita tahu kan orang bekerja dia akan dapat gaji kan? Seronok dapat gaji. Boleh belanja, boleh beli makan, boleh beli baju, boleh beli handphone baru. Okey? Tetapi adakah semua gaji kita boleh yang diperoleh tu dia boleh belanja semua? Jadi jawapannya tidak. Kenapa? Yang ini contoh ini contoh slip gaji. Kalau kamu pernah tengok ini orang kerja kerajaan lah ni Orang kerja kerajaan. Okey, jadi cikgu nak tunjuk sikit. Biasanya kalau orang yang kerja dengan sektor awam ataupun sektor swasta, dia akan ada gaji pokok. Gaji pokok ni dia basic. Jadi bila ada gaji, dia terpulanglah kepada syarikat. Kalau dengan kerajaan, biasa dia ada inilah allowance. Sebab itu allowance juga adalah pendapatan. Okey, allowance contohnya imbuhan tetap perumahan. Ini orang yang kerja kerajaan saja ada ni. Imbuhan tetap kerajaan, allowance wilayah, ini allowance ikutlah dia setiap individu dia berbeza-beza allowance dia akan terima. Dia tengok pada jawatan. Kalau kamu kerja dengan swasta, biasanya lagi banyak allowance. Allowance dobi. Kalau macam yang perkhidmatan awam yang ada pakaian seragam, mereka juga ada allowance pakaian. Macam polis, tentera kan. Kalau yang macam ni, ini rasanya cikgu ni. Dia seorang guru, tetapi dia tidak memilih pencen. Sebab itu dia ada potongan KWSP. Yang ini cikgu nak, hari ni kita nak cerita. Kalau orang dapat gaji, kan kamu tengok kat sini dia gaji pokok campur allowance, tengok dia dapat 6,000 kan. 6,000 lebih ni. Ini gaji kasar. Jadi nanti kamu boleh tengoklah slip gaji mak kamu ke ayah kamu ataupun kakak kamu, siapa-siapa yang ada slip gaji. Maknanya dalam slip gaji kita, dia akan nyatakan berapa yang dibayar lah. Okey, gaji pokok tambah dengan allowance yang berkenaan. Kadang-kadang ada dia punya claim kalau misalnya dia outstation dan sebagainya. So ini jumlah pendapatan adalah gaji kasar. Gaji kasar, kemudian yang ini potongan. Yang ini cikgu nak kaitkan dengan potongan wajib. Jadi potongan wajib kita sebenarnya ada 4. Jadi yang ada dekat sini dalam slip gaji ni KWSP, cukai pendapatan income tax, yang ini dia ada buat potongan lain dah, dia ada insurans dan sebagainya. Okey. So kalau yang bekerja dengan kerajaan biasanya potongan tak boleh lebih daripada 60%. Kalau tak dia dikira sebagai tak sihat dia punya kedudukan gaji itulah. Okey. Jadi ini lebih kuranglah slip gaji. Okey, sebab cikgu nak kaitkan dengan apa yang cikgu nak terangkan. Okey. So di bawah 3.3.1 menjelaskan konsep pendapatan boleh guna individu. Kemudian 3.3.2 mengenal pasti pelbagai jenis potongan wajib ke atas gaji dari segi tujuan dan kesannya terhadap pendapatan semasa dan pendapatan masa kehadapan pekerja. Okey. So apa itu pendapatan boleh guna? Mula-mula sekali kita kena faham pendapatan boleh guna ialah pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. Jadi tadi kita tanya, adakah gaji yang diterima semua boleh digunakan? Jawapannya tidak. Sebab ada potongan wajib. Okey?
Jadi nak kira pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan ditolak dengan potongan wajib. Jadi itu yang cikgu nak tunjuk balik. Okey. Jadi tadi kita nak dapat pendapatan boleh guna ni, jumlah pendapatan ni semua sekali lah apa yang dapat ditolak dengan potongan wajib. Jadi dekat sini potongan wajib kita hanya ada KWSP dengan cukai pendapatan. Yang potongan insurans, dia bayar YAPIM dan sebagainya, ini bahagian perbelanjaan. Dia bukan potongan wajib. Maknanya pilihan dia sendiri. Tetapi KWSP dengan cukai pendapatan kat sini dia potongan wajib. Dia kena, memang dia kena buat potongan. Okey, jadi cikgu nak kait tadi, bermakna potongan wajib, pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan kasar lah ya, tolak dengan potongan wajib. So ada 4, cikgu dah sebut tadi, iaitu KWSP, zakat, cukai pendapatan dan perkeso. Jadi kalau kita tengok orang tadi, dia punya slip gaji, potongan wajib dia ada 2 saja, KWSP dengan cukai kan tadi. Okey. So dia ada 2 potongan sahaja. Jadi nanti benda ni perlu kamu tahu, sebab bila kamu kena kira, kamu kena tengok maklumat dalam stimulus yang diberi Okey. Jadi dekat sini bermakna kalau kita nak dapatkan pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan tolak KWSP, tolak cukai, tolak zakat, tolak cukai, tolak perkeso jadi macam yang cikgu sebut tadi, potongan wajib ni walaupun dia ada 4, tapi tak semestinya semua orang kena 4-4. Dia tengok situasi setiap orang, pendapatan dia macam mana dan sebagainya Okey, dia ada dia punya syarat-syarat dia. Okey, kita tengok seterusnya. Apa itu potongan wajib? Potongan wajib ialah bayaran yang ditetapkan oleh undang-undang atau diwajibkan dalam hukum Islam. Okey, dia ada 2 jenis lah. Satu tu yang undang-undang. Satu lagi macam zakat ni dia diwajibkan untuk orang Islam lah. Okey, potongan wajib akan mengurangkan pendapatan semasa individu tetapi memberi jaminan pendapatan pada masa hadapan. Sebab sebagai contoh KWSP, dia potong sekarang kan, tapi itu untuk simpanan hari tua. Maknanya sekarang dia kurang berbelanja tetapi duit itu disimpan untuk jaminan masa hadapan. Okey, jadi macam cikgu sebut tadi ada 4 Pertama KWSP, kedua cukai pendapatan, ketiga zakat dan keempat perkeso. Jadi ini potongan wajib. Okey, apa itu KWSP biasa orang sebut APF juga. Sebab ini English dia. Okey, employees apa ni tak ingat fund lah, dia punya fund. Okey. So sebuah institusi keselamatan sosial ditubuhkan pada tahun 1991. Jadi tujuan penubuhan dia ialah menyediakan faedah persaraan kepada ahli melalui pengurusan simpanan ahli secara cekap dan amanah. Okey, caruman KWSP amat penting kepada pekerja selepas bersara. Sebab orang yang ambil KWSP ni dia tidak ada pencen. Kalau orang yang bekerja dengan kerajaan dan memilih pencen, mungkin kamu pernah dengar kan, pencen dia akan dibayar selepas dia bersara, macam gaji bulan juga kalau pencen. Tapi KWSP, orang yang tak ada pencen, dia akan gunakan sepenuhnya KWSP lah selepas bersara. Jadi dia kena betul-betul urus dia punya KWSP Okey, jadi semua sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam diwajibkan mencarum dalam KWSP kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, caruman dia ialah 11% daripada gaji. Jadi kita tengok yang slip gaji tadi ada kan? Bermakna individu tersebut memilih KWSP. Jadi 11% dipotong daripada gaji dia. Okey, 12% lagi majikan bagi hadiah. Okey, jadi 13% daripada gaji lah akan masuk KWSP setiap bulan. Okey, caruman ahli akan digunakan untuk pelaburan seperti membeli hartanah, sekuriti kerajaan, bond dan pinjaman Jadi bila pelaburan ini mendapat untung,
Jadi pihak KWSP akan membayar dividen kepada ahli-ahlinya. Ya. Sebab itulah simpanan di KWSP bukan setakat simpanan tetapi dia juga memberi pulangan kepada pencarum-pencarum, ya. Kita panggil pencarum. Okey, caruman ahli simpanan disimpan dalam 2 akaun, iaitu akaun 1 dan akaun 2. Okey. Jadi tujuan penubuhan satu lagi adalah potongan wajib kita adalah per keso. Okey, yang seterusnya iaitu pertubuhan keselamatan sosial pekerja. Ini caruman ni dia punya cara bayaran lah, tapi nama per keso adalah pertubuhan keselamatan sosial pekerja. Okey. Mungkin ini pun kamu pernah dengar di mana per keso ni dia memainkan peranan, ya. Okey, apa dia? Memberi perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial seperti membayar faedah perubatan dan wang untuk pekerja yang mengalami risiko dan menyediakan bekalan peralatan prostetik, dan pemulihan bagi pekerja. Okey. Kepada semua pekerja yang mencarum kepada per keso, kalau mereka ni ditimpa kemalangan semasa bekerja, mereka akan dibayar pampasan oleh per keso. Dan kalau sekiranya kecederaan ataupun kemalangan itu mengakibatkan kehilangan upaya kekal, maknanya dia dah jadi orang kurang upaya, tak boleh bekerja, per keso akan bayar gaji dia. Dia akan bagi pencen bulanan. Ya. Jadi pekerja wajib mencarum dalam per keso dan pekerja yang menerima gaji bulanan 4,000 ke bawah, ya. Jadi kadar caruman majikan ialah 1.75 dan caruman pekerja ialah 0.5%. Okey? Jadi ni 0.5% ni ditolak daripada gaji pekerja masuk dalam sebagai caruman per keso, dan 1.75% lagi adalah pemberian daripada majikan kepada pekerja. Okey. Cukai pendapatan, ini pun kamu biasa dengar, income tax. Okey, setiap rakyat Malaysia yang menerima pendapatan melebihi tahap tertentu wajib membayar cukai pendapatan individu. Okey, jadi ini adalah Akta Cukai Pendapatan 1967 yang mewajibkanlah mereka yang memenuhi syarat untuk membayar cukai. Okey, cukai pendapatan di Malaysia adalah cukai progresif. Bermakna apa? Cukai yang dikenakan terhadap golongan kaya lebih besar daripada cukai yang dikenakan terhadap golongan berpendapatan rendah. Cukai progresif ni bermaksud semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggilah cukai dia kena bayar. Okey? Itu cukai progresif. Okey. Kenapa perlu mengenakan cukai? Sebab cukai pendapatan merupakan salah satu hasil utama kerajaan. Maknanya bila hasil kerajaan bertambah melalui bayaran cukai oleh rakyat tadi, kerajaan boleh membiayai perkhidmatan seperti pendidikan, perubatan, perlindungan alam serta kemudahan rekreasi. Sebab itulah kamu tengok kenapa rakyat perlu membayar cukai. Dia sebenarnya membantu, merupakan hasil kerajaan, dan cukai pendapatan merupakan hasil kerajaan yang paling tinggi lah. Okey, mengurangkan jurang pendapatan golongan kaya dengan golongan miskin, kerana orang yang berpendapatan tinggi dia kena bayar cukai lebih berbanding dengan orang berpendapatan rendah. Kemudian membangunkan ekonomi negara, membekalkan barang dan perkhidmatan awam. Dengan duit yang kerajaan dapat tadi, kerajaan boleh mengeluarkan barang dan juga menambah baik perkhidmatan yang ada. Ya? Yang berkaitan dengan awam lah. Contohnya apa? Mungkin apa? Bangunan-bangunan dan sebagainya, ya. Boleh. Okey, jadi rumusan dia pendapatan boleh cukai. Ialah jumlah pendapatan individu tolak dengan pelepasan cukai. Jadi kita tengok apa dia pula ialah pendapatan boleh cukai dan pelepasan cukai. Okey. Sebagai contoh, jika seseorang dapat satu pendapatan, ini adalah contoh pelepasan cukai.
Ya, maknanya pelepasan cukai ni bagi yang tersenarai ni tak perlu bayar cukai. Jadi kat sini dia bagi maksimum lah. Untuk 9,000 pertama, individu tak payah cukai. Kalau isteri dia tidak bekerja, pelepasan dia 3,000. Maknanya tolak daripada berapa yang dia ada tu, gaji dia tadi. Kita akan tolak. Ya. Dan senarai ini sentiasa berubah-ubah mengikut arahan kerajaan. Jadi kamu tak payah hafal, biasanya dalam soalan dia akan beri. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, Ali merupakan seorang pengurus bank. Gaji bulanannya ialah RM4,200. Dia mempunyai 5 anak yang sedang belajar di sekolah menengah. Dia mempunyai seorang isteri yang tidak bekerja. Kemudian dia membayar insurans dan KWSP sebanyak RM8,000 setahun. Dia juga membayar RM600 setahun. Kirakan pendapatan boleh cukai. Jadi pendapatan boleh cukai tadi kita kira macam mana? Jumlah pendapatan tolak pelepasan cukai. Okey. Jadi kemudian ini adalah kadar cukai. Setelah kita kira tadi berapa pendapatan yang boleh dicukai, kita akan tentukan dengan ni. Okey. So tadi contoh untuk cukai kita kena kira setahun. Jadi kalau diberi gaji dalam bulan, kamu kena darab 12 untuk kira setahun sebab pelepasan ni semua untuk setahun. Okey, jadi setelah mula-mula sekali step dia dapatkan pendapatan tahunan. Jadi kalau dia dalam bulan kamu kena darab 12 untuk jadikan dia setahun. Sebab itu dapat RM50,400. Kemudian tolak pelepasan cukai ikut senarai tadi kan. Okey, sebagai contoh kat sini dia sendiri 8,000, anak dia ada 5, seorang dapat 1,000 pelepasan, isteri dia 3,000, kemudian insurans KWSP 6,000, jumlah pelepasan cukai dia yang ni. So bermakna 22,000 ni dia tak payah bayar cukai. Sebab itu dia cakap pelepasan. Jadi yang mana je daripada RM50,400, yang mana sahaja perlu dibayar cukai ialah yang ini. Pendapatan boleh cukai, jumlah pendapatan tolak jumlah pelepasan cukai. Sebab itulah walaupun dia terima RM50,400 tetapi yang perlu dibayar cukai adalah RM28,400 saja. Jadi soalan ni dia nak pendapatan boleh cukai. Jadi jawapan kita cukup setakat ini. Tetapi kalau dia minta kamu kira cukai perlu dibayar, kena sambung lagi lah. Okey. Jadi untuk mengira cukai pendapatan pula, ni contoh dia Dia dah bagi kadar ni. Dah ada kadar. Jadi tadi kita ada 28,400 kan. Jadi 2,500 pertama kosong. Tak payah bayar. Jadi dia tolak. Ni. Daripada 28,000 tadi 400 tolak dengan 2,500 dapat 25,900. Jadi kita tengok next is 2,500 lagi. Yang itu baru kena 25. Jadi tolak lagi. Maknanya ini tolak ni dapat 23,400. Okey, kadar seterusnya ialah 3% untuk 5,000. Okey, kita tolaklah 5,000. Dapat 150. Dan ada baki lagi 18,400. Okey, kat sini 10,000 saja darab 3. Okey, dapat 300 dan ada lagi 18,400 tolak dengan 1,000, kamu ada lagi baki 8,400. So, 588. Jadi, cukai pendapatan perlu dibayar oleh Ali, tambah semua sekali. Tambah semua sekali. Okey, sekiranya ada zakat, zakat kita akan tolak di hujung nanti Bermakna walaupun pendapatan dia 50,000 tadi, tetapi cukai dia kena bayar cuma 1,000 lebih sahaja. Okey? Jadi semakin banyak pelepasan, semakin rendahlah jumlah pendapatan boleh cukai. Jadi kadar cukai pun akan jadi, cukai dibayar pun akan jadi rendah. Okay? So zakat mengeluarkan sebahagian daripada harta dimiliki untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau dalam rukun Islam yang keempat, objektif dia adalah untuk mengagihkan sebahagian daripada kekayaan golongan kaya kepada mereka yang miskin.
Jadi bagi pembayar cukai beragama Islam, jumlah cukai yang dibayar boleh ditolak daripada cukai pendapatan yang dikenakan sebagai lain-lain rebat cukai. Okey? Sebagai contoh tadi Okey. So, kalau sekiranya kamu kena kira ni, hitungkan pendapatan boleh guna Encik Sulaiman. Jadi pendapatan tahunan tolak dengan potongan wajib. So kita ada cukai pendapatan, bayaran zakat dan juga caruman KWSP. Dia tak ada pekeso saja. Jadi tolakkan sajalah, kamu akan dapat jawapan. 34,000 tolak dengan 400, tolak dengan 300, tolak lagi dengan RM3,060. Ya? Nanti boleh dapatkan jawapan dia. Okey. Jadi apakah maksud pendapatan boleh guna tadi? Okey, pendapatan boleh guna ialah pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. Jadi ini rumusnya. Kemudian potongan wajib ada 4, ingat. Kalau nyatakan kamu bagi saja ni, KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pekeso. Setakat ni boleh faham tak? Jadi maknanya cikgu dah terangkan sehingga ni sebab cukai pendapatan ni nanti cikgu nak kamu cuba buat latihan dalam buku teks ni. Cuba buatlah nanti nanti cikgu tulis balik arahan untuk tu. Ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni? Weng Jun, boleh faham tak? Boleh. Sudah baca tadi kan? Ini siapa seorang lagi ni? Yok Fair ke? Ya. Okay, good. Okay, so hari Khamis ni kita punya last class lepas ni cikgu tak ajar kamu dah. Tapi tak apa, kalau kamu masih boleh ikut kelas cikgu di YouTube. Untuk ekonomi ni, cikgu akan still on cikgu punya video-video PDPC di YouTube lah, sebab cikgu sayang ekonomi sebab cikgu ajar lama 26 tahun. Jadi cikgu sangat sayang dengan ekonomi. Cikgu masih lagi akan hasilkan video. So macam mana, boleh faham tak cikgu ajar? Boleh. Boleh sebab cikgu rasa yang masuk kelas ni semua yang rajin lah dan cikgu harap kamu teruskan sebab ekonomi dia kena konsep kamu kena mantap, kena kuat. Kalau konsep kamu kuat, kamu boleh pergilah jadi nanti baiki lagi, boleh lagi baiki cikgu rasa sebab nanti bila bersemuka lagi mudah nak faham kan. Tapi tidak ada rezeki kita nak jumpa ada soalan tak? Zeyang? Ada. Tak ada. Tak ada. Semua boleh faham Okey, tak apa. Jadi nanti kamu tengok balik yang cikgu bagi kamu nota hari tu. Kalau siapa yang tak dapat boleh bagi tahulah, nanti kamu boleh guna. Okey, any question? Kalau tak ada tak apa, nanti cikgu akan bagi latihan sekejap lagi untuk kamu cuba. Cikgu tu bagi dalam grup WhatsApp Okay, so kita jumpa hari Khamis Jadi nanti ajaklah kawan-kawan masuk. Cikgu nak jumpa dorang walaupun Google Meet saja for the last time sebelum cikgu pindah lah. Okay? Okay, okay, so itu sajalah untuk hari ni. So thank you. So kita jumpa Khamis last. Okay. Itu sajalah hari ni. Okay, terima kasih. Sama-sama Pandu Mati. Okay.